Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pelajaran kita pada hari ini iaitu pelajaran solah bagi darjah 6. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu sembahyang, muka surat 1 hingga 6. Objektif pelajaran. Murid dapat menjelaskan pengertian sembahyang dan hukum sembahyang dengan betul. Kita masuk kepada isi pelajaran. Apa dia pengertian sembahyang? Sembahyang ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam menurut syarat-syarat yang tertentu. Kita masuk pula kepada hukum sembahyang. Hukum sembahyang ada 3 hukum. Yang pertama, fardu ain. Fardu ain bagi sembahyang 5 waktu sehari semalam. Contohnya seperti zuhur, sembahyang asar, maghrib, isya dan subuh. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah bagi sembahyang jenazah ataupun kita dipanggil sembahyang mayat. Yang ketiga, sunat. Sunat seperti sembahyang hari raya dan sembahyang tarawih dan sebagainya. Syarat sembahyang ada 2, iaitu 1 syarat wajib sembahyang, kedua syarat sah sembahyang. Kita masuk kepada syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang ini ia ada 6 perkara. Yang pertama, orang Islam. Kalau orang atau orang kafir, maka dia tidak wajib sembahyang. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal, contohnya seperti orang gila, orang mabuk, orang pitam dan sebagainya, mereka tidak diwajibkan sembahyang. Yang ketiga, baligh. Kanak-kanak yang belum baligh, maka mereka tidak diwajibkan sembahyang. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang dalam keadaan haid ataupun nifas, mereka tidak diwajibkan sembahyang ke atasnya, bahkan haram ke atas mereka melakukan sembahyang. Yang kelima, sejahtera pendengaran dan penglihatan. Kalau orang itu buta dan tuli sejak ia dilahirkan, buta dan tuli, ataupun mereka kanak-kanak itu buta ataupun tuli sebelum mumais, walaupun mereka itu berkata-kata, maka tidak wajibkan sembahyang ke atas mereka. Tetapi, jika ia buta dan tuli sesudah ia mumais, maka wajib sembahyang ke atasnya. Nombor 6, sampai seruan Islam. Orang-orang yang tidak sampai seruan Islam kepadanya, seperti ia tinggal di puncak gunung yang jauh dan terpencil, maka mereka tidak diwajibkan sembahyang. Apa hukum menyuruh kanak-kanak sembahyang? Penjaga atau wali adalah wajib menyuruh anaknya melakukan sembahyang apabila anaknya itu berumur 7 tahun. Dan sekiranya anaknya itu masih meninggalkan sembahyang ketika berumur 10 tahun, maka hendaklah penjaga ataupun walinya itu memukul anak itu. Untuk pengetahuan, memukul anak itu bukan dengan pukulan yang berat, tapi dengan pukulan yang ringan sahaja. Kita masuk pula kepada syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ada 9 perkara. Yang pertama, orang Islam. Sembahyang tidak sah ke atas orang kafir. Yang kedua, berakal.
Kanak-kanak yang mumais berarti berakal, adalah sah sembahyangnya walaupun belum diwajibkan ke atas mereka. Yang ketiga, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Orang yang indah suci daripada hadas kecil, contohnya tidak berudu, dan hadas besar contohnya ialah berjunub, adalah tidak sah sembahyangnya. Yang keempat, suci daripada najis sama ada pada badan, pakaian dan tempat. Orang yang hendak sembahyang ni hendaklah suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Tidak sah sembahyang orang yang tidak suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Yang kelima, masuk waktu. Yang keenam, menghadap kiblat. Yang ketujuh, menutup aurat. 8, mengetahui rukun-rukun sembahyang. Dan penghabisan 9, iaitu tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Alhamdulillah. Sampai di sini saja pelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah, cikgu akan sambung pada tajuk seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.